wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bil khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli tanpa surau, tuan-tuan, puan-puan sini jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita isi kuliah subuh kita pada pagi ini dengan La Tahzan. La Tahzan yang ke-168. Tajuknya Fitrah, yakni suci bersih yang diciptakan oleh Allah SWT kepada setiap orang. Maksudnya bersih, tak ada nak menyeleweng, tak ada nak salah, tak ada nak syirik. Dia mesti bersih jiwa dia itu nak mencari Tuhan. Siapa saja Allah jadikan dia dalam keadaan dia fitrah, bersih. Bersih maknanya tak ada Tuhan lain kecuali jiwa dia itu merasa nak cari Tuhan yang satu itu, Tuhan yang Maha Esa itu. Itu dinamakan dia fitrah. Itu yang diciptakan oleh Allah SWT kepada semua manusia ni, dia macam tu. Tapi oleh kerana pengaruh-pengaruh persekitaran, keadaan, suasana keliling, maka dia jadinya tidak bertuhankan Allah SWT. Banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis baginda, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dia suci, bersih, bertuhankan Allah saja, mencari Allah saja, tidak yang lain. Tapi fa abawahu, maka dua ibu bapaknya lah, yuhawidanihi, kalau dia nak jadi Yahudi, yang dekat sekali ibu bapak dia lah, sekitar dia tu. Au yunassiranihi, atau nak menjadikan Nasrani. Au yumajjisanihi, atau nak menjadikan dia Majusi. Kalau dibiarkan saja dia tak dipengaruhi, katakanlah secara normalnya lah kan, tak dipengaruhi oleh apa-apa yang lahir, siapa saja yang lahir, maulud itu anak yang dilahirkan, jangan diusik-usik, jangan dipengaruhi, dia mesti mencari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Tapi oleh kena pengaruh, tarik sini, tarik sana, tarik sini, tarik sini. Itu kalau Yahudi tarik, jadi Yahudi lah. Kalau Nasrani tarik, jadi Nasrani lah. Kalau Majusi tarik, jadi Majusi lah. Tapi kalau biarkan dia,
Jangan diusik-usik dia, mesti dia Islam. Itu kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi persekitaran yang paling dekat tu ibu bapa dia lah. Jadi oleh sebab itu dia ikut. Kalau bapa dia tu Islam, anak dia Islam. Tapi kalau bapa dia menyeleweng lah dia. Itu yang kita nak bincang ni, fitrah. Jadi artinya kalau nak membuktikan fitrah itu memang ada, cuba kita tengok dalam keadaan terdesak. Kalau dalam keadaan tersepit, Allah. Terantuk sikit, Allah. Itu fitrah tu. Siapa ada mengajar pada ketika itu, automatik jadi Allah. Atau bukti fitrah tu macam tu. Tapi kenapa dia jadi? Itu maknanya pengaruh luar, pengaruh yang datang. Jiwanya tu Allah jadikan semua fitrah, semuanya bersih, semuanya nak bertuhankan Allah. Sebab dia tahu jiwa dia tu yang menciptakan dia tu tak ada yang lain, Allah aja. Oh, tu kalau kita termenung tu syahdu tahu kita. Tapi kenapa jadi yang macam-macam ni? Pengaruh persekitaran. Persekitaran tu yang paling dekat sekali abawahu, itulah kata Rasulullah, dua ibu bapaknya. Jadi yang nak buktikan fitrah tu baik, fitrah itu bersih, fitrah itu tauhid, fitrah itu ya bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Cuba kita tengok bila terdesak, bila tersepit, semua mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kegelapan menjadi semakin pekat, ketika petir menyambar, dan ketika angin bertiup kencang, maka bangkitlah fitrah manusia itu. Bila dia terdesak, bila gelap, tak ada lagi dah cahaya apa semua, ingat Allah. Bila petir ribut taupan apa semua, Allah cari. Bila terdesak mesti cari Allah. Itu menunjukkan fitrah tu Allah jadikan dia cantik macam tu. Ini kalau kita rujuk dalam surah Yunus ayat 22. Ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlisina lahuddin. Datanglah angin badai, ribut taupan, dan apabila gelombang di laut daripada segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung dengan bahaya, tak boleh lari lagi dah, maka mereka berdoa kepada Allah SWT dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Da'aullah mukhlisina lahuddin. Pada ketika itu baru ingat dengan Allah SWT. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Ya Allah, Engkau saja tempat bergantung aku. Bila tersepit, itu menunjukkan fitrah yang asal tu bersih. Tapi dia masa senang, masa okey, Allah akulah senang. Tapi bila tersepit, Allah, da'aullah mukhlisina lahuddin. Ini contoh dalam surah Yunus ayat 22. Baik. Itu yang beriman, yang Islam tu dia selalu lupa dengan Allah SWT. Tapi fitrahnya tu ada lagi, maka bila tersepit dia ingat. Orang kafir pun juga, bila dia tersepit, dia tak ada jalan lain lagi, fitrahnya tu dia hidup balik, nak mencari Allah saja, tak ada tempat pergantungan, tak ada nak rujuk, nak ke mana lagi kecuali Allah saja. Fitrah dia tu ada walaupun dia kafir. Contohnya macam mana? Ni kalau contoh orang kafir ni seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun tu hebat kan, kafir dia kan. Bukan dia kafir saja, mengkafirkan orang lagi pula. Bukan kafir dia pula tu, dia mengaku dia Tuhan pula tu, hebat. Tapi bila dia terdesak nak tenggelam di Laut Merah, dia mengaku. Ya, kita tengok sesungguhnya orang-orang yang memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah hanya dalam keadaan susah, tidak ubahnya seperti Fir'aun. Dalam buku tu tak ubahnya seperti pengikut Fir'aun. Itu pangkah pengikut tu Azizi. Saya dah semak, bukan pengikut Fir'aun, Fir'aunnya sendiri. Seorang yang sesat dia dan derhaka dia, mengaku Tuhan dia, ya, yang ketika menjelang matinya, bila nak mati dia tak jalan lain lagi dah.
Dia mengaku Allah. Ya, maka Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 90 ayat 91. Ini cerita Firaun lah. Firaun tu kan ceritanya hebat, tapi bila nak tenggelam Laut Merah, hatta iza adrakahul gharaqu, bila dia dah hampir nak tenggelam, qala, kata Firaun, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman tak ada Tuhan melainkan Allah yang mana Bani Israel beriman dengannya. Kata Firaun, wa ana minal muslimin, aku juga orang Islam, tapi dah ni tercungap-cungap nak mati. Dia mengaku fitrahnya tu, walaupun dia jahat macam mana, hebat macam mana Firaun, tahu je lah kan, tapi fitrahnya ada. Bila dia terdesak, cari Tuhan juga. Tapi Allah jawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu sudah menderhaka kepada aku. Selama ini kamu tidak beriman dengan aku. Bila terdesak, padahal sejak dahulu lagi engkau selalu menderhaka kepadaku. Bukan saja menderhaka, mensyirikkan Allah SWT, dia Tuhan, Allah pun Tuhan juga. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan di muka bumi ini. Kata Allah, tak terima dah sekarang. Walaupun kamu dah fitrah dia nak, tapi sekarang dah nasi dah jadi bubur. Oh, dah sampai dekat sini dah roh. Atau tak boleh lagi dah. Ya, dah sampai dekat Firaun tercungap-cungap. Dia kata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Itu ayat 90. Di dekat situ dia tak tulis. Ini kena rujuk dekat situ. Kalau tidak, cerita tu dia susah nak ceritakan kan. Ayat 91 saja. Tapi Allah jawab, al-ana, sekarang wahai Firaun, waqad asaita, kamu sebelum ini sudah berhaka kepada aku. Sekarang bila tercungap-cungap nak cari aku, minta maaflah. Qablu, qad asaita qablu, kamu dah menderhaka sebelum ini. Wa kunta minal mufsidin, maka sekarang ni kamu jadi orang yang rosak. Jahanam kamu, mati dalam kafir. Atau jadi nak menunjukkan fitrah dia, walaupun dia kafir hebat macam tu, tapi fitrahnya nak mencari Tuhan tu ada. Kalau orang yang beriman, dia ingatlah pada Tuhan. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila diuji oleh Allah SWT, contohnya taklah banyak-banyak terantuk Allah, terpijak duri Allah, tersepak batu Allah. Selama ini lupa kan, tapi bila ada diuji itu Allah, Allah. Fitrah tu dia otomatik jadi. Oleh sebab itu kalau kita rujuk pula dalam surah Yunus, dalam surah Saffat ayat 143 dan ayat 144, ini Nabi Yunus. Adapun seorang Muslim, sebab Nabi Yunus itulah orang Islam. Ni tadi Firaun orang kafir, bila terdesak pun cari Allah juga, tapi dah terlambat. Yang Nabi Yunus ni orang Muslim, Nabi pula, Rasul pula, tentu selalu berdoa kepada Tuhannya. Dalam apa juga keadaan pun, setiap masa dia berdoa, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Jadi orang Islam, orang Muslim yang ingat dengan Allah SWT, yang memang fitrahnya itu dengan Allah SWT, dia sentiasa senang pun dengan Allah, susah pun dengan Allah, pergantungannya dengan Allah, mohon kepada Allah SWT. Contoh macam Nabi Yunus dalam surah Saffat ayat 143-144. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak Nabi Yunus ini adalah daripada golongan orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah SWT. Ialah Nabi sentiasa ingat kepada Allah SWT. Ia itu dalam terjemahan ni tak berapa kena, jadi kena betulkan. Sekiranya baginda, kalau sekiranya Nabi Yunus, tapi dituliskan sekiranya ia dahulunya bukan termasuk golongan mereka yang selalu mengerjakan salat, bukan selalu mengerjakan salat, itu kena betulkan. Selalu musabbihin, selalu ingat kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah SWT, itu namanya musabbihin tu. Jadi Nabi Yunus ni
kalaulah tidak orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang-panjang dulu dia ingat, bila masuk dalam perut ikan ini, maka Allah selamatkan dia. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia bukan orang yang sentiasa mengingati Allah SWT, nescaya Allah SWT biarkan dia dalam perut ikan itu sampai hari kiamat nanti. Tapi oleh kerana dia orang jiwanya, fitrahnya sentiasa berhubungan dengan Allah SWT, maka Allah selamatkan walaupun dah masuk dalam perut ikan. Dalam laut pula tu, dalam malam gelap pula tu. Tapi dengan izin Allah SWT, ikan naikkan ke atas darat, muntahkan balik. Sebab apa? Sebab dia sentiasa musabbihin. Orang yang ingat kepada Allah, yang jiwanya memang fitrah daripada asal, bukan tunggu nak susah, bukan tunggu nak tersepit. Jadi bila tersepit itu dengan sendirinya selamat, begitulah. Pula begitu pula. Yang Fir'aun tadi bila dia tersepit barulah. Yang orang yang biasa tu tadi bila dalam gelombang, dalam laut, taupan dia sebut Allah, Allah, Allah. Tapi itu boleh tahan lagi. Tapi macam Fir'aun tadi tak ada maaf dah. Tapi yang Nabi Nuh ini menggambarkan pula orang Islam yang sentiasa ingat dengan Allah, bila dapat ujian itu tak payah minta, tak payah apa, dah Allah selamatkan. Macam Nabi Yunus kan, dia tergolong orang yang musabbihin, orang yang sentiasa ingat dengan Allah. Tapi bila ditelan oleh ikan, tak payah tunggu lama, Allah SWT akan selamatkan dia. Kalau tidak, kalau dia tak daripada dulu tak ingat pada Allah SWT, tak keluar dalam perut ikan tu sampai haita yub'atsun, sampai ya lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka duduklah dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi oleh orang baik, fitrahnya baik, dijaga baik, keadaan senang susah baik, maka bila diuji macam tu, dia dengan sendirinya jawapannya selamat. Itu fitrah ni tuan-tuan. Kalau kita nak lihat diri kita manusia ni, fitrah ni memang baik, bersih. Tapi kenapa jadi tak baik ni? Pengaruh luar, persekitaran, datang kemudian. Aslinya, originalnya bersih, tak kira siapa. Tu kalau cerita insan, yang hari Ahad semalam yang anta tak ada tu, sebenarnya kita nak cerita tu rohani, jasmani dan alam besar. Maknanya manusia ni lah. Tajuknya tu, baru tajuk aja, belum lagi cerita tu. Sebab kita ni tahu, kita ada rohani, kita ada jasmani, dan alam dunia ni, kalau mengikut pandangan kita, manusia kita ni sebahagian daripada alam besar kan. Kalau kita pandangan kita biasa ni kan kita ni sebahagian daripada alam dunia ni kan. Manusia kita seorang ni kan sebahagian daripada alam dunia, langit bumi. Tapi bila diselidik manusia ni oleh kerana dia ada rohani, rohani yang jiwa tu, yang disebut fitrah ni, dia dicipta oleh Allah, dia tahu, maka alam besar ni adalah sebahagian daripada manusia. Jangan main. Kita ni, langit bumi ni adalah sebahagian daripada manusia, bukan manusia sebahagian daripada langit bumi. Tapi yang kita tengok lahiriah ni, langit bumi ni besar, hebat. Kita ni sebahagian daripada langit bumi. Tapi sebenar hakikatnya, tu main hakikat. Hakikat sebenarnya, langit bumi ni adalah sebahagian daripada manusia. Sebab manusia dulu dicipta oleh Allah SWT sebelum langit bumi ni. Tu bila rujuk, siapa manusia itu? Adam ke Ustaz? Adam itu jisim. Yang manusia asal siapa dia? Roh. Yang Allah mula cipta itu ialah roh. Roh tu untuk jadikan manusia lah. Tapi yang Adam tu, itu dia punya bekas, itu dia punya badan macam kita ni. Yang manusia itu yang mana? Badan ni ke? Badan ni tuan-tuan nanti hancur dalam kubur tu. Yang berhadapan Allah tak, roh tu nanti. Jadi itu kalau kita main hakikat tuan-tuan, belajar betul-betul main hakikat, main tauhid, main tasawuf ni yang cerita ni. Fitrah ni, manusia yang fitrah ni dia punya roh tu, bukan badan ni. Badan ni apa ada? Jadi asalnya Allah cipta mula-mula tu alam arwah. Tapi bila nak menjadikan manusia, baru dijadikan nak letak di mana roh itu.
Kena buatlah ajsam, alam ajsam, badan. Jadi nak buat badan ni kena ciptalah tanah, jadilah bumi. Kena ciptalah langit. Sebab ada angin, ada udara, ada cahaya, ada air, ada api, manusia dalam badan kita ni. Itu baru daripada tanah itulah, daripada api, langit dan semua tu diciptakan badan Adam. Badan. Tapi itu bukan manusia. Badan yang dicipta macam badan kita ni lah. Tapi besarlah, panjang ceritanya. 60 hasta dia punya tu. Tinggi 90 kaki. Kalau kondominium tu 2 tingkat. Itu badan. Jadi belum lagi jadi manusia. Itu jisimnya. Ya, daripada mana? Daripada tanah, daripada langit. Isi tanah dan isi langit dicampur, digaul semua jadi badan. Tapi belum lagi jadi manusia. Yang manusia yang mana? Roh tadi. Bila ditiup roh, barulah jadi manusia. Jadi manusia ni ada jasmani, ada rohani. Gabung dua itu, ya, barulah manusia. Jadi mana? Tu kalau ditanya, kalau kita tengok, kita ni adalah lebih muda pada langit dan bumi. Tapi pada hakikatnya, langit dan bumi lebih muda pada manusia. Kalau manusia dilihat kepada roh tadi, jangan dilihat pada badan. Wah, itu panjanglah tuan-tuan. Oleh sebab itu semalam tu belum lagi yang tak rakam tahu. Baru tajuk, nak cerita tajuk aja. Nak memaham, nak mengenal diri kita ni. Kadang-kadang kita tak kenal. Ingat kita ni muda pada langit. Badan mudalah pada langit. Tapi roh lebih tua pada langit tu lagi. Tu kena belajar kejadian manusia tu. Sebenarnya nak urai hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri barulah kenal Tuhan. Itu yang tak kenal kita tu macam ni, ingatnya yang badan itu. Baik. Jadi manusia itu kalau fitrahnya itu dijaga, dikawal baik dan sebagainya, dia tu mana aja macam Nabi Yunus lah. Dalam perut ikan pun dengan Allah. Di atas darat pun dengan Allah. Sebab Nabi Yunus ni sebenarnya dia kalah dalam undi. Dia kalah dalam undi, lari dia ke dalam kapal yang penuh dengan muatan itu. Di laut, itu yang jatuh ke laut. Jatuh ke laut, itu yang ditangkap oleh ikan tu. Tapi dia sentiasa ingat dengan Allah SWT, fitrahnya. Bukan tunggu susah macam Fir'aun tadi baru ingat Allah. Dia setiap masa ingat Allah. Maka tidaklah kekal dalam perut ikan. Allah selamatkanlah dia. Jadi artinya kita dapat faham, kalau dengan Allah tuan-tuan tak ada masalah. Yang masalah bergantung dengan lain, bergantung dengan orang, bergantung dengan itu, bergantung dengan perewang sana, bergantung perewang sini. Itu jadi masalah tu. Tapi kalau bergantung dengan Allah, dalam perut ikan pun tak mati punya, hidup punya. Tapi kalau dengan lain, macam Fir'aun bergantung dengan lain. Tiba-tiba lah nak mati, ingat pada Allah SWT. Selamat dah? Kata Allah SWT. Al-ana waqad asaitu qablu. Sekarang wahai Fir'aun, kamu dah terlambat. Dulu aku bagi peluang dah, kenapa tak ingat dengan aku? Bila dah sampai sini roh, nyawa baru. Wa kunta minal mufsidin. Maka oleh sebab kamu jadi orang yang rosak dan binasa. Mati dan mati dalam kafir. Tenggelam pula di laut. Yang Nabi Yunus tadi dalam perut ikan lagi, bukan dalam laut. Ini kalau nak cerita sama Fir'aun dengan Nabi Yunus kan. Nabi Yunus bukan dalam laut, dalam perut ikan, dalam laut, dalam gelap malam pula tu. Tapi oleh kerana dia minal musabbihin, orang sentiasa ingat dengan Allah SWT, fitrahnya tu tak lepas dengan Allah SWT, maka selamat. Jadi dua cerita ni dapat kita lihat berbeza. Pergantungan dia dengan siapa? Bila bergantung dengan Allah, dapat segala-galanya. Bergantung lain dengan Allah, kehilangan segala-galanya. Dia rakam dia tu, dia lama dia rakam dah. Pergantungan ini yang jadi masalah ni tuan-tuan, hidup kita ni. Jadi kita jaga fitrah.
Jaga yang memang Allah jadikan fitrah. Jiwa kita ni, roh kita ni, insan ni kita ni. Bila sebut insan tu jangan tengok badan ni. Badan ni tu cerita manusia tadi. Jaga dia fitrah. Kalau dia macam Nabi Yunus musabbihin, selamat. Tapi kalau macam Fir'aun, mufsidin jawapannya, binasa, mati. Tapi kalau yang umum ni, contohnya yang umum ni, orang mukmin jugalah yang umum ni, lupa ke Allah, beriman juga, tapi bila ribut barulah, bila tauban barulah. Tapi bila naik ke darat pula lain pula. Bila dah naik ke darat, misalnya kan tauban ribut di lautan tu, ingat dengan Allah SWT, bukan main berdoa pada Allah SWT. Bila naik ke darat pula senang, lupa pula ke Allah SWT, bergantung dengan lain pula. Seolah-olahnya macam tu. Jangan macam tu, biar macam Nabi Yunus tadi. Senang ke lapang ke, ada ribut ke tak ribut dengan Allah SWT. Ini yang kalau masa ribut aja, masa gelombang aja, masa di laut dia ingat Allah, bila naik ke darat pula lupa, ataupun tak kena juga. Baik. Ini pengarang kitab kita ni, Dr. Aid Qarani. Ini cerita baru tahu. Kata Dr. Aid Qarani, saya mendengar sendiri sebuah siaran radio di Britain. Radio orang putih, radio London punya. Ya, yang memberitakan bahawa tatkala Iraq menduduki Kuwait. Tuan-tuan ingat tak masa perang Saddam Hussein dengan Amerika? Kan bila dia ambil tindakan dulu, dia nak menunjukkan dia jangan main, jangan serang, ditawannya Kuwait sebab Kuwait tu dia ada hubungan dengan Amerika. Kan ingat tak sejarah perang Saddam Hussein dengan Amerika? Tak ingat lagi. Kita ni kadang-kadang peristiwa macam tu lupa, tak jadi pengajaran. Yang kena benda-benda ni tuan-tuan letak dalam memori kita ni. Sebab itu jadi ibrah, jadi pengajaran semua yang berlaku. Jadi Dr. Aid Qarani didekutkan cerita Saddam Hussein perang dengan Iraq, dengan Amerika tu. Jadi bila Saddam Hussein nak tunjukkan dia bersedia nak perang, dia tak perang nak Amerika. Kuwait itu ditawannya. Kan beberapa hari Kuwait itu ditawan oleh Iraq. Nak tunjukkan, kamu kalau nak serang kami serang anak buah kamu ni. Sebab Kuwait ni tuan-tuan dia ada urat-urat dia dengan Amerika tu. Jadi dikepung oleh Saddam Hussein oleh Iraq. Temenung Amerika. Tapi lepas tu dia lepaskan balik. Dia balik-balikkan. Dia dah habis dah Kuwait tu, habis dia. Bila ditawan dia Kuwait ni tuan-tuan, kamu nak serang Baghdad. Kuwait ni yang telaga minyak yang banyak ni, kami dah ambil dah, kata Saddam lah. Temenung Amerika. Baik, itu cerita itulah, cerita Saddam Hussein. Yang nak diambil ni bukan itu tuan-tuan. Yang diambil fitrah ni tadi. Cerita ni apa yang diambilkan dekat sini. Jadi kata Dr. Aid Qarani yang menulis kitab kita ni, saya mendengar sendiri sebuah siaran radio daripada Britain yang memberitakan bahawa tatkala Iraq menduduki Kuwait, sejarah tu yang saya cerita tadi lah. Apa yang berlaku? Margaret Thatcher, bekas Perdana Menteri Britain, bila dia dengar Iraq menawan Kuwait, yang ketika itu dia sedang berada di Colorado di Amerika Syarikat. Margaret Thatcher ni bekas Perdana Menteri Britain, British, orang Barat, kawan-kawan Amerika lah kan. Tapi dia masa tu dia berada di Colorado di Amerika. Dia dengar berita Saddam Hussein Iraq tawan Kuwait. Dia pun menggeletar lah. Banyak ujian dia lah. Bukan tenggelam gelombang apa semua. Dia dengar aja berita Saddam Hussein tawan Kuwait ni. Ya, masa tu dia berada di syarikat. Apabila dia mendengar berita itu, ya, Margaret Thatcher ni tadi pun dia terus menuju gereja dan sujud di dalam gereja.
Maknanya fitrah dia tu, dia kembali kepada Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang tauhid macam kita. Dia Tuhan yang syirik, dia itulah, yang musyrikin itulah. Tapi dia ingat juga kepada Tuhan. Bila dengar kalau kita, Masya Allah, jatuh kuit dari tangan Baghdad, kena mohonlah kepada Allah. Pergi dia masuk, terus masuk dalam gereja. Kalau istilah kita, sembahyang, sujud, berdoa kepada Tuhan. Tapi sujud juga, dia berdoa juga kepada Tuhan juga. Tapi Tuhan yang sudah disyirikkan dia lah, Tuhan Nasrani lah, Tuhan Kristian lah. Maksudnya fitrah dia tu kembali juga kepada ketuhanan. Ini tuan-tuan kafir ni. Tapi bila dengar berita Kuwait ditawan oleh Baghdad, oleh Iraq, dia terus masuk dalam gereja pada ketika itu, mohon pada Tuhan dia. Tapi Tuhan yang sudah disyirikkan lah. Maksudnya kita nak tengok jiwa fitrah dia tu mesti kembali kepada Tuhan. Macam mana juga pun, kafir pekat ke, macam Fir'aun tadi pun juga, bila nak mati ingat Tuhan juga. Yang ni Margaret Thatcher ni tadi, dia bukan masalah itu. Dia dengar itu sayangnya dengan Kuwait ini ditawan oleh Baghdad. Jadi dia mohonlah pada Tuhan. Tuhan yang disyirikkan tu menunjukkan fitrah dia cari Tuhan juga. Boleh tak tuan-tuan? Wah, ini bincang tentang kejiwaan ni tuan-tuan. Insan kita ni baik tuan-tuan. Allah cipta. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir jiwanya tu bersih. Jadi macam mana keadaan pun dia mencari Tuhan. Tapi itulah, bila dah sampai sini roh, tak boleh lagi dah. Bila sampai matahari terbit di sebelah barat sana, itu nak cari Tuhan tak boleh lagi dah. Itu dah tutup dah. Jadi inilah cerita Margaret Thatcher, Fir'aun, Nabi Yunus. Orang yang umum tadi macam kita, bila terdesak sering ingat Tuhan. Tapi bila tenang, lupa, bergantung dengan yang lain. Inilah tauhid tuan-tuan yang kena jaga tu. Itu tajuk ni diletakkan, fitrah kita tu jaga, pelihara. Kalau boleh macam Nabi Yunus, bukan masa di darat je, di laut pun ingat Tuhan, dalam perut ikan pun ingat Tuhan. Jangan macam Fir'aun, di darat bukan main, dia mengaku Tuhan. Tapi bila nak tenggelam pula, dia minta kepada Tuhan. Kata Tuhan, minta maaflah kalau masa kita dah terlambat engkau Fir'aun. Itu semua direkamkan dalam Al-Quran. Baik, itu satu tajuk tuan-tuan. Kita ambil satu tajuk yang ringkas lagi. Jangan bersedih dalam hidup kita ni. Kalau Allah SWT tangguhkan, kalau bahasa mudahnya, rezeki kita lah. Rezeki ni bukan duit je tuan-tuan, apa-apa je lah. Yang dalam kehidupan, keperluan kita ni Allah tangguh. Tak dapat, hari ni tak dapat, jangan sedih. Esok tak dapat, esok lusa, tak dapat lusa akan datang. Itu jangan tangguh. Apa sebab? Rezeki kita ni tuan-tuan dalam kehidupan Allah SWT sudah letakkan, sudah ada limit dia, sudah ada peruntukan dia, sudah ada ditentukan, sudah ada qadar-qadarnya. Apa nak susah-susah dalam hidup? Tapi bertuhankan Allah lah. Jangan bertuhankan yang lain pada Allah SWT. Sebab yang tentukan rezeki kita Allah. Jadi yang kita nak sedih-sedih apa pula? Kadang tu merajuk pula, aku dah letih dah, tak dapat. Jangan. Jalani hidup biasa. Sebab kita ni hambanya. Allah tu Tuhan kita. Soal rezeki itu bukan tak dapat, dapat. Tapi kadang-kadang ditangguh. Allah tahu. Kalau bagi hari ini rosak, bagi esok lagi baik. Tuhan tahu kita ni siapa. Kan kita hambanya. Jadi oleh sebab tajuk ni, jangan bersedih kerana ditangguhkan rezeki. Maksudnya bukan tak dapat, tapi bulan depan. Tapi tahun depan. Jangan sedih. Sebab Allah tahu kalau bagi hari ni lingkup kita. Jadi minggu depan baru bagi. Jadi selamat. Ini benda ni tuan-tuan kita kena. Itulah tauhid yang kita belajar tauhid tu kan. Kan Allah ilmu.
Apa makna Allah bersifat ilmu? Dia tahu segala-galanya. Bukan tahu alam langit ni diri kita, isi hati kita, untuk hidup kita, macam mana kita hidup, semuanya Allah tahu dalam ilmu dia. Itu yang pelajaran tauhid yang kita belajar tu, yang Jawharatul Tauhid tu. Saya nak ajak tu, biar dia terasa. Kalau sekarang IT apa? Diinstall, apakah semua, tak tahu lah apa maknanya. Maknanya diguna dalam hidup kita. Kan rezeki kita Allah dah tentukan, Allah dah berikan, peruntukan masing-masing dah ada. Kalau dia lambat aja jangan sedih, Allah tahu. Kalau dicepatkan nanti bahaya. Jadi bagi. Kadang-kadang kita nak banyak, tuan-tuan, aku nak 1 juta sekali ni. Kata Allah, tak payah lah. Hari ni kira RM10 je lah, esok 100, lusa 1000. Kalau bagi 1 juta, pingsan terus nanti. Allah tahu tu. Jadi dia tak bagilah sebiji tu kan, diangsur-angsur. Jangan sedih benda-benda ni. Jadi dalam hal ini, sedikit aja pengarang kita ni memberikan ingatan kepada kita. Orang yang tidak sabar, menunggu datangnya rezeki, dan selalu gelisah kerana semua kesenangannya tidak kunjung tiba, yang dia nak tu tak dapat-dapat, jangan sedih. Adalah seumpama makmum yang mendahului imam. Patut ke tuan-tuan? Imam belum rukuk, makmum dah rukuk. Imam belum Allahumma hdini, makmum dah Allahumma hdini biman hadait. Jangan. Hal-hal begini gambarannya lah nak mudah faham kan. Kan kita tahu dalam sembahyang kita, kalau kita jadi makmum, jangan dahului imam. Imam dulu rukuk, baru kita rukuk. Ini pula kita dengan Tuhan. Tuhan tak bagi, esok lusa baru nak bagi. Kita nak mendahului Tuhan. Weh, lagi tak patut. Dengan imam aja pun tak boleh. Ini Dr. Aid Qarani punya pendekatan menasihati pada kita. Kalau rezeki kita lambat, minta-minta belum juga lagi, berusaha belum juga lagi dapat, jangan sedih, jangan bimbang. Rezeki kita tu ada, dah Allah tentukan memang untuk kita. Jadi kalau kita desak, kalau kita tak senang, tak sabar, seolah-olahnya kita macam makmum mendahului imam dalam salat berjamaah. Kalau kita sembahyang berjamaah lah, tu yang ada imam makmum tu salat berjamaah. Apa maksud salat berjamaah? Kita sembahyang dengan imam. Baik, maksud kita dengan Allah, jangan lupa pergantungan kita dengan Allah, dengan siapa lagi? Itu maksudnya. Kalau sembahyang jemaah kan, kita ikut imam aja. Kalau hidup kita ni dengan siapa? Kita dengan Allah saja. Kalau misalnya imam dia panjang baca surah, tu tunggulah. Jangan pula panjang sangatlah surah, aku rukuk dululah sami Allahu liman hamidah. Itu baru dengan imam nak menjaga jemaah. Ini kan pula kita hamba Allah dengan Tuhan kita. Tuhan tangguh rezeki kita, jangan sedih, sabar, tunggu. Jadi kalau kita buat macam tu, ya, macam makmum mendahului imam dalam sembahyang berjamaah, padahal ia tahu bahawa dirinya tidak boleh memberi salam sebelum imam memberi salam terlebih dulu. Itu hujung sembahyang tu lah. Tunggulah imam tu salam dulu, tunggulah imam rukuk dulu, tunggulah imam sujud dulu, tunggulah apa semua. Kita makmum, kita ni hamba. Yang menentukan rezeki Allah. Dalam jemaah jangan nak mendahului imam. Macam tu gambarannya. Segala permasalahan manusia dan segala rezeki itu sudah ditentukan dan sudah ditetapkan 50,000 tahun sebelum adanya penciptaan. Rezeki itu sudah dalam Lauh Mahfuz. Kalau nak kira 50,000 tahun ni pun sebenarnya menunjukkan kita tak tahu, sejak azali lagi dah ditentukan sebelum kita lahir ni. Atau pula kalau temenung tuan-tuan main hakikat penciptaan manusia ni, semua dalam ilmu Allah SWT. Bila nak lahir, di mana lahir, berapa rezekinya, untung nasibnya, kan semua ada dalam hadis tu. Dan itu dicatat, dipastikan masa umur kita 120 hari.
dalam rahim. Tapi dalam Lauh Mahfuz itu sudah ada. Atau kita dengan Tuhan ni macam tu. Penciptaan manusia ni macam tu. Jadi kalau ditangguh aja jangan sedih. Sabarlah. Allahu Akbar. Macam tu. Ya. Rezeki itu sudah ditentukan dan sudah ditetapkan. Ya, sebelum kita lahir lagi, nak sebutkan bila? 50,000 tahun. Nak sebut tak terlalu lamanya. 50,000 tahun tu dia gambarkan. 50 tahun saja pun dah lama. 500 tahun lama dah. 1000 tahun lama dah. Kalau 50,000 tahun, Allahu Akbar. Maknanya Allah dah tentukan, dah, jangan bimbang. Ini yang dipermankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 1. Ata amrullahi fala tastajilu. Semua ketetapan Allah pasti akan datang. Cuma ditangguh saja, tidak hari ini, esok. Tidak esok, lusa, minggu depan. Maka jangan kamu meminta-minta agar disegerakan kedatangannya. Fala tastajilu. Jangan kamu minta cepatkan. Kenapa Allah susun macam tu? Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Jangan kita nak pandai-pandai. Atau fala tastajilu. Surah An-Nahl ayat 1. Ketentuan Allah, urusan Allah. Ya, ata amrullah, pasti dia akan berlaku sampai masanya. Surah Yunus ayat 107. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, nak memberi rezeki, nak memberi apa kesenangan dalam hidup ini. Rezeki itu bukannya makan minum aja tuan-tuan. Apa-apa juga rezeki dalam kehidupan. Kalau dia nak menentukan untuk kita, nak memberi pada kita, fala radda li fadlih, maka tidak ada siapapun yang dapat menolak kurniaan Allah SWT. Dia akan dapat. Tenang je lah, terima je lah. Sebagai hamba, sebagai makmum. Imam baca surah panjang ke, jangan rukuk dulu. Imam rukuk pula baca Subhanallahil Azim 11 kali. Jangan bangun-bangun dulu, tunggulah dia. Imam sujud pula tu, dibaca tak tahulah sujud dia tu kan. Tak bangun-bangun. Jangan bangun juga, sabarlah. Imam itu dalam jemaah. Ini pula hamba dengan Tuhan. Tuhan belum lagi, tapi sudah ditentukan. Tak ada siapa nak menahan. Yakinlah begitu. Maka oleh sebab itu saya tambah lagi dalam suratul Zukhruf ayat 32. Kalau nak rujuk dalam Quran tentang rezeki ini tuan. Kata Allah SWT, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Tuhan tanya pada kita, apakah mereka yang membagi-bagikan rezeki kamu, rezeki Tuhan kamu? Mereka ke yang tukang agih? Bukan, Allah yang agihkan. Dah masing-masing ada. Surah Zuhruf ya, ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang mengagih-agihkan rahmat Tuhan kamu? Bukan. Allah tanya itu bukan. Tak ada siapa yang mengagih. Seolahnya akulah yang agih. Maka Allah berfirman, nahnu qasamna, kami yang membagi-bagikan, bainahum ma'isyatahum, di antara mereka itu tentang kehidupan mereka, rezeki, rahmat, kurnia dan sebagainya. Fil hayati dunia, masa hidup di dunia ini. Dah bagi-bagikan masing-masing. Cuba tuan-tuan teman-teman sekejap tengok sejarah lama. Dulu sebelum duduk di Najahiyah ni, mana dulu duduk? Mungkin di mana dulu? Akhir kita Bilal di mana? Sebelum di Najahiyah ni dulu duduk di mana? Di kampung ke di mana terus salam? Cuba tengok. Sebelum duduk di kampung tu di mana pula? Di mana pula? Di mana dia itu semua dah Allah agih-agihkan tu. Tahun ni kamu di sini, rezeki kamu di sini. Tahun ni di sini, rezeki kamu di sini. Cuba tengok sejarah dulu. Ini masing-masing. Imam Haji Amir sebelum sini. Di mana? Masa kanak-kanak dengan ayah dulu di mana?
Lepas tu bila dah pula bersuami berkeluarga pula di mana? Ni sekarang ni baru di Najahiyah ni. Lepas ni tak tahulah di mana pula. Semua tu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Allah, kami yang tentukan, agih-agihkan di mana tempat rezeki kamu masing-masing, semua ada. Allah tahu. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ni. Ini rezeki hidup di dunia lah. Kalau saya pula tuan-tuan, saya banyaklah sejarah saya. Tapi oleh kerja saya kerja di negeri Selangor sahaja. Saya tak sign dengan persekutuan. Tapi saya di bawah jawatan persekutuan. Tapi saya sign kerja saya negeri Selangor sahaja. Jadi taklah dihantar ke Perlis, tak hantar ke Kedah, di Selangor aja lah. Bila di Selangor dihantar aja lah. Hantar ke daerah Kuala Selangor, hantar Sabak Bernam, hantar ke Petaling, hantar ke Sepang. Bila saya tengok, alah Selangor ni kecil aja. Hantarlah 24 jam misalnya pergi ke Sepang, pergilah pindah ke Sepang, pergi Bandar Baru Bangi, duduk Bandar Baru Bangi, pergi Sabak Bernam, balik Sabak Bernam, pergi Kuala Selangor, pergi Petaling pula, pergi Petaling lah. Ya kita tahu begitu, Allah dah agih-agihkan. Kalau kita tengok sejarah, alhamdulillah, macam tu rupanya yang terbaik Allah SWT bagi. Lepas tu bila dia duduk di Shah Alam, janji 2 tahun aja saya tukar Shah Alam ni. 2 tahun aja, cukup 2 tahun. Kata pengarah nak balik Sabak lah. Saya kata tak payahlah, seronok pula duduk Shah Alam. Tak balik lagi, tinggal kampung je lagi. 2 bulan sekali balik tengok kampung. Ditawarkan juga sebab dia tukarkan saya ke Petaling ni. Ada masalah nak menyelesaikan apa semua, nak bantu itu ini apa semua. Saya kata tak apa, saya bagi saya kalau saya terima, tapi 2 tahun je. Cukup 2 tahun, hantar saya balik. Kononnya sekolah saya dulu ialah sekolah kita kampung kan, Ma'had Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam. Jangan main, Ma'had Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam. Saya kata sekolah saya itu juga yang baik. Jadi dihantar ke pula Tengku Ampuan Jamaah. Saya kata boleh 2 tahun je lah. Dia cukup 2 tahun nak balik lah. Saya kalau tak payah balik lah, duduk sini je lah. Itu maknanya Allah dah tentukan kita punya rezeki dekat sini kan. Itu yang kata Allah SWT, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kamilah yang menentukan pengagihan kehidupan mereka di antara mereka. Bil hayati dunia, hidup di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Di antara mereka itu Allah angkat pula, ini ada yang naik, ini yang turun, ada yang tinggi, ada yang rendah. Untuk apa tu? Liyattakhidha ba'duhum ba'da, supaya mereka tahu manfaat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya kita dapat manfaat. Ini ada makna, ini ada hikmat, ini ada rahsia, ini ada rahsia dan sebagainya. Itu tu cuba kita semak. Jadi kalau sakat ditangguh saja, sabarlah. Semua dah Allah tentukan dah kita. Cuma kita tak tahulah berapa banyak, Ustaz. Itu kena usaha ikhtiar lah kita. Usaha kita ikhtiar. Tapi semua sudah ada. Kalau kata orang tua-tua, semut dalam batu pun ada dia punya rezeki ditentukan oleh Allah SWT. Ini kan pula itu semut kecil. Ini kan pula manusia yang mulia tu tadi. Yang alam ini adalah sebahagian daripada manusia, bukan manusia sebahagian daripada alam. Manusia ni alam besar, manusia ni alam besar, langit dan bumi ni alam kecil sebahagian daripada manusia. Tapi bila kita pandang pada lahir, langit dan bumi alam besar, manusia ni alam kecil. Tapi hakikatnya kita lagi besar pada alam. Maksudnya alam langit bumi ni Allah ciptakan untuk manusia. Kalau tak ada manusia, langit ni tak ada tuan-tuan. Angin api ni tak ada. Tapi nak menciptakan manusia, itu cuba kita tadabbur ayat Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Jadi nak cipta manusia ni kena lengkap semuanya.
Jadi langit dan bumi dan seisinya sebenarnya untuk manusia. Banyak lagi tuan teruja kalau kita nak mengaji hakikat lah. Tapi kalau ikut luaran, alam lagi besar pada manusia. Tapi hakikat manusia lagi besar pada alam. Kalau kita tengok pula pada luarnya, langit lagi tua pada manusia Ustaz. Tapi pada hakikatnya manusia lagi tua daripada langit. Langit ni muda, kita lagi tua. Sebab mula-mula yang dicipta oleh Allah SWT roh dulu. Belum ada langit, belum ada bumi. Roh ni pula, bila cerita roh itu dinamakan dia roh ni dalam alam malakut pula. Bukan alam nyata lagi. Alam roh kan mana kita nampak roh. Alam malakut ni alam gaib, tak nampak. Yang jasad yang jadi manusia ni, itu alam mulki, namanya alam syahadah. Jadi nak cipta alam syahadah ni lah yang kena cipta langit dulu, kena cipta bumi, baru ada badan kita ni. Jadi yang manusia tu, yang alam malakut tu, yang alam arwah tu, itu lagi tua daripada langit, daripada bumi ni. Itu hakikat. Yang ini tuan-tuan, ilmu yang macam ni yang kita tak nampak. Baik. Itu kalau kita belajar hakikat tauhid betul-betul dengan tasawuf macam tu. Baiklah. Kesimpulannya tuan-tuan, dalam hidup kita dua tajuk ni ada kait tadi. Jangan lupa dengan Allah. Senang ke susah ke dengan Allah. Jangan macam Fir'aun nak mati dengan Allah. Biar macam Nabi Yunus, di darat pun dengan Allah, di laut dengan Allah, dalam perut ikan pun dengan Allah SWT. Maka selamat. Yang umum tadi, jangan tunggu bila ribut taupan saja ingat pada Allah SWT. Tapi bila naik ke darat pula, di laut ribut taupan gelombang, ingat dengan Allah. Bila naik ke darat, lupa pula ke Allah. Bergantung dengan lain pula. Jadi bila kita dengan Allah SWT, kehidupan kita sudah ditentukan. Ditentu oleh Allah SWT. Tenang saja, tentram saja, biasa saja kita. Allahu Akbar. Baiklah, itulah dua tajuk pada hari ini. Untuk kita bertenang hari keputeraan Sultan Selangor. Baiklah, sangat itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Ada soalan ke tuan-tuan? Cuti tak ke mana-mana, kalau nak berbincang boleh. Baik, kalau tak ada, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Banyak terima kasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita tangguh dalam surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.